Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Pertamanya, mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di petang yang penuh barakah ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita, atau dengan istilah yang lebih tepatnya dengan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala, dapat kita duduk dalam majlis ilmu dan memanfaatkan sebahagian daripada masa-masa kita dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan siri ketiga daripada kuliah kita yang diberikan judul Bahaya Syirik, yang dianjurkan oleh Akademi Tadabbur Al-Quranul Karim. Dan hari ini kita fokus kepada makna syirik, tentang makna syirik, jenis-jenis syirik dan bahaya syirik secara umum. Untuk kelas-kelas akan datang, insya-Allah kita akan detailkan jenis-jenis syirik ini secara detail satu persatu. Kita akan sebut syirik-syirik yang berlaku, yang boleh berlaku dalam i'tiqad, syirik berlaku dalam amalan, dan jenis-jenis amalan yang melibatkan syirik dan sebagainya akan didetailkan pada pertemuan-pertemuan akan datang. Ya, hari ini kita terus masuk kepada topik perbincangan kita, iaitu berkaitan dengan syirik. Syirik ni apa dia? Syirik, sebelum kita nak masuk pada definisi, kita perlu tahu dahulu tentang syirik. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahawa syirik merupakan bentuk kemaksiatan yang paling besar kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada dosa yang lebih besar dan lebih teruk daripada dosa syirik. Orang zaman sekarang, kalau kita nampak ada seseorang itu berzina dengan ibunya di tepi jalan, kita akan merasakan bahawa dosa yang paling besar. Akan bangunlah manusia dan masyarakat akan mengutuk dan mengecam orang-orang yang melakukan dosa yang sedemikian. Ya, dosa zina dosa yang sangat besar. Namun kalau dibandingkan syirik, syirik adalah dosa yang paling besar. Namun kalau kita tengok balik kepada tahap sensitivity, ramai di kalangan manusia tidak rasa sensitif dengan dosa syirik, tidak sensitif dengan masalah syirik. Dan ini berpunca daripada berpunca daripada manusia yang tidak mengenal hak Allah Subhanahu wa taala. Mereka marah terhadap dosa zina dan sebagainya kerana ia melibatkan hak manusia dan mereka sangat mementingkan hak manusia. Namun bila berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memandang endah. Sedangkan syirik adalah dosa yang paling besar. Kita akan syarahkan nanti di bahagian beza antara syirik besar dan syirik kecil, dan juga bahagian bahaya syirik nanti, insya-Allah. Syirik merupakan sebesar-besar kezaliman, sebesar-besar dosa yang tidak akan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala jika seseorang mati di dalamnya. Ini mukadimah umum ataupun sebagai mukadimah untuk kita masuk pada tajuk. Dan apakah dosa syirik? Dosa yang paling besar ni Allah sebut ada dalam takrif. Kita mengambil takrif yang paling umum, iaitu syirik adalah menyamakan selain Allah
Itu mana siapa sahaja selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada yang disamakan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau nabi-nabi yang lain atau mana-mana wali atau siapa sahaja selain Allah Subhanahu Wa Taala disamakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam pengkhususannya, dalam ciri-ciri khususnya, iaitu dalam bab rububiyah dan uluhiyah dan asma dan sifatnya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim, Allah ketika menerangkan tentang hak-haknya, tentang zatnya, zat dan sifatnya, dia tidak lari. Ayat Quran tidak lari daripada menerangkan tentang 3 aspek ini. Perkara ini merupakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala perkara. Dan kalau kita kumpulkan semua ayat Quran dan hadis, kita boleh kategorikan hak-hak Allah kepada 3 hak. Pertama, hak berkaitan dengan rububiyah. Hak yang kedua, hak berkaitan dengan uluhiyah. Dan ketiga, hak berkaitan dengan asma' dan sifat. Begitu juga bagi sesiapa yang menyamakan selain Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam 3 perkara ini, dalam perkara rububiyah atau uluhiyah atau asma' sifat, kita akan terangkan nanti insya-Allah. Okay. Maka orang itu telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara 3 syirik ini, syirik yang paling utama, yang paling banyak berlaku adalah syirik dalam uluhiyah, iaitu menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan kita masuk pada yang kedua. Tuan-tuan boleh tanya terus, tak masalah. Kalau ada sesuatu yang tidak faham, tuan-tuan dan puan boleh tanya terus. Bagi yang menyertai Zoom, bagi yang mengikuti kuliah kita melalui Facebook, tuan-tuan boleh type di sana. InsyaAllah saya juga akan membaca komen-komen ataupun soalan daripada page Facebook Tadabbur Malaysia. Okay. Syirik ada 2 jenis. Okay. Syirik ada 2 jenis. Mana jenis syirik? Satu, syirik besar. Ini sama macam perbincangan sebelum ini. Berkaitan dengan kufur ada 2 jenis, kufur besar dan kufur kecil. Munafik ada 2 jenis. Nifak besar dan nifak kecil. Dan hari ini kita bincangkan tentang syirik. Syirik ada 2 jenis. Yang pertama syirik besar dan yang kedua syirik kecil. Syirik besar ni apa dia? Syirik ini menjadi penyebab keluarnya seseorang dari agama Islam. Syirik besar artinya siapa sahaja buat syirik besar, mana-mana jenis syirik besar, bila seseorang melakukannya, maka dia terkeluar dari agama Islam. Dan orang yang bersangkutan, orang yang melakukan syirik ini, jika meninggal dunia, kalau dia meninggal dalam keadaan demikian, meninggal dunia dalam keadaan demikian, akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Hukumnya seperti hukum orang kafir, walaupun dia pernah jadi orang Islam. Jadi syirik besar adalah syirik yang menyebabkan pelakunya terkeluar dari agama Islam. Jadi orang yang buat syirik besar sama hukumnya macam orang murtad, sama hukumnya dengan orang kafir. Ini syirik besar. Yang kedua, syirik kecil. Syirik kecil. Apa dia syirik kecil? Iaitu setiap ucapan atau perbuatan yang dinyatakan syirik oleh syarak, tetapi tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Kita sama seperti lebih kurang dengan kufur. Dalam hadis, setengah hadis disebutkan bahawa pelaku dosa tertentu telah melakukan dosa syirik. Namun apabila dirujuk kepada hadis yang lain, ternyata amalan tersebut tidak menyebabkan seseorang itu dikeluarkan dari Islam, ataupun ada hadis yang lain yang menunjukkan bahawa orang tersebut yang melakukan dosa yang disebutkan sebagai syirik itu masih lagi Islam. Contohnya bila di dalam hadis Nabi, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, itu bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir ataupun telah syirik. Dia telah kufur ataupun telah melakukan syirik.
Di dalam ayat ini, dalam hadis ini sebut dia syirik. Namun dalam ayat-ayat Quran yang lain, dalam hadis-hadis yang lain, pernah berlaku seseorang bersumpah dengan selain Allah, namun Nabi SAW hanya menegurnya. Nabi tidak mengeluarkan orang itu daripada daerah Islam. Jadi dalil menunjukkan bahawa ada sebahagian daripada dosa-dosa yang disebutkan sebagai syirik dari segi penyebutannya, namun dari segi hukumnya dia masih lagi orang Islam, maka syirik kecil ini dikategorikan sebagai dosa-dosa besar namun tidak mengeluarkan pelakunya daripada agama Islam, iaitu setiap ucapan atau perbuatan yang dinyatakan oleh syarak sebagai syirik, tetapi tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Ia merupakan dosa besar yang dapat mengantarkan kepada syirik akbar. Itu setiap ucapan dan perbuatan yang dinyatakan syirik oleh syarak tetapi tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Ia merupakan dosa besar yang dapat menjadi wasilah atau mengantarkan kepada syirik akbar. Okey, ini perbezaan yang utama. Saya pilih takrif yang perbezaan yang paling utama untuk kita tahu beza antara syirik besar dan syirik kecil. Ini secara umum. Kalau kita nak detail lagi beza syirik besar syirik kecil, kita tengok di bawah. Okey. Ini pun 4 perbezaan ini adalah merupakan ringkasan. Perbezaan utama antara syirik besar dan syirik kecil. Perbezaan antara syirik besar dan syirik kecil. Pertama, syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ini perbezaan utama. Okey, sebelum pergi lebih jauh, ada soalan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. Ada nota untuk kuliah bahaya syirik? Ada nota, insyaAllah akan diedarkan untuk pertemuan akan datang. Nota-nota yang ada ni akan saya edarkan pada pertemuan akan datang dengan nota seterusnya, insyaAllah. Sementara sekarang, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk pada skrin, insyaAllah. Perbezaan antara syirik besar dan syirik kecil. Pertama, syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Sedangkan syirik kecil tidak menjadikan pelakunya terkeluar dari agama Islam. Ini satu. Perbezaan pertama. Perbezaan yang kedua. Semua perbezaan ini berdasarkan kepada dalil. Dalil-dalil saya masukkan kat last nanti. InsyaAllah kita akan baca nanti di akhir kuliah kita. Yang kedua, syirik besar menghapuskan keseluruhan pahala amal pelakunya. Sedangkan syirik kecil hanya menghapuskan pahala amalan yang dimasuki unsur syirik tersebut. Okey. Syirik besar, siapa sahaja buat syirik besar, wal'iyadzubillah, itu melakukan dosa syirik, siapa sahaja yang melakukan dosa syirik, maka akan terhapuslah segala amal kebaikan dia. Artinya dia jadi orang kafir, dia terkeluar daripada agama Islam, okay? Dan segala amalan yang kebaikan yang pernah dilakukan tidak berguna untuk dia. Seolah-olah dia seorang kafir. Bukan seolah-olah, kerana dia telah menjadi orang kafir. Jadi segala amalan-amalan yang dilakukan sebanyak mana sekalipun amalan yang telah dilakukan ketika dia Islam, namun oleh kerana dia melakukan dosa syirik, iaitu syirik besar, maka orang tersebut terkeluar, maka amalan syirik tersebut menghapuskan segala amal-amal kebaikan orang itu sebelum dia syirik. Walaupun dia seorang Nabi, walaupun itu perkara mustahil. Tapi nak bayangkan besarnya dosa syirik ini, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Allah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kata, "Kamu wahai Muhammad, kalau kamu sendiri itu mustahil lah, tapi Allah nak bayangkan bahawa dosa syirik, dosa yang sangat besar,
dan boleh menghapuskan dan boleh merupakan satu bahaya yang menimpa terhadap seluruh manusia, termasuk nabi-nabi dan rasul-rasul sendiri. Kalaulah malah penghulu segala nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau, dan ini perkara mustahil. Kalau tu Allah cerita tentang perkara mustahil, namun untuk membayangkan dan menerangkan tentang betapa besarnya dosa syirik, Allah kata la in asyrakta, sekiranya kamu wahai Muhammad, sekiranya kamu syirik, la yahbatanna amalu, sudah pasti syirik itu akan menyebabkan segala dosa kamu terbatal. Segala dosa kamu, segala pahala kamu terbatal. Suatu ulama kata, syirik ini membatalkan segala amalan seperti terbatalnya wuduk seseorang, seperti apabila seseorang itu terbatal wuduknya ketika dia solat. Jadi kalau dia solat tak sempat bagi salam, kemudian dia batal, segala amalan sebelumnya tak dikira. Selagi dia tidak bertaubat kepada Allah ketika dia masih hidup dan dimasuk Islam semula, ucap kalimah syahadah semula, dan dia perlu beramal dengan agama Islam sejak daripada awal. Ini dosa syirik. Dan ulama khilaf, adakah kebaikan-kebaikan dia yang bila dia dah murtad ataupun dia syirik kemudian dia masuk Islam semula, adakah dia bawa balik amalan yang pernah lakukan semula dulu ataupun dikira sebagai terbatal dan mula baru daripada awal dari kebaikannya? Wallahu alam, rajihnya insya-Allah amalan dia yang lama dulu balik semula. Syaratnya dia kembali kepada Islam, dia mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengucap semula, solat semula, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik perbezaan yang kedua. Syirik besar mengenai keseluruhan pahala amal pelakunya. Sebagaimana seseorang terbatalnya amalan seseorang apabila tidak ada taharah, bila diwajibkan taharah seperti solat dan sebagainya. Atau orang sedang tawaf, kemudian dia terbatal, maka terbatal amalannya. Sedangkan syirik kecil hanya menghapuskan pahala amalan yang dimasuki unsur syirik tersebut. Orang solat dalam keadaan syirik, dalam keadaan riak. Riak ini salah satu daripada bentuk syirik kecil. Dia solat, tapi dia riak. Ketika solat dia menunjuk-nunjuk. Jadi solat ketika bila dia menunjuk-nunjuk dan dia ingin dipandang, ingin didengar, dia adanya riak, adanya sum'ah, dan apa sahaja dibuat, syirik-syirik kecil yang dibuat ketika amalan tersebut, amalan itu tidak diterima. Pahala amalan itu tidak diterima. Pahala amalan terhenti. Dia akan membatalkan amalan tersebut. Amalan yang dimasuki syirik. Tidak semua amalan. Jadi kalau solat dia adanya syirik, berlakunya syirik. Kalau dia syirik sejak pada awal, amalan dia untuk waktu tu tak diterima. Namun kalau ketika dia solat, kemudian datang perasaan ingin menunjuk-nunjuk, kemudian dia tahan semula, artinya dia istighfar atau dia buang perasaan dia, ini tidak dimasuk dalam bab riya, ini bab mujahadah. Semua orang akan terdetik hati dia untuk kadang-kadang ketika dia sedang melakukan kebaikan, orang lalu ada perasaan bisikan syaitan yang bisikkan ke dalam hatinya untuk dia riya, untuk dia mahu dipandang oleh manusia. Ketika itu hendaklah seseorang itu tahan perasaan dia, putuskan tadian syaitan dan dia teruskan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia putuskan bisikan tersebut atau dia hentikan, dia tidak melayan perasaan riak yang tadi, maka seorang itu tidak disifatkan sebagai syirik kecil. Itu ada mujahadah. Namun syirik kecil ialah orang yang melayani amalan perasaan riak tersebut sehingga dia beramal kerana manusia. Ataupun sejak daripada awal amalannya tadi dilakukan memang semata-mata kerana manusia. Ini syirik kecil. Ini syirik kecil, itu riak, sum'ah dan sebagainya. Syirik-syirik ini dia menjadikan amalan pelakunya itu terhapus pada amal-amal yang dimasuki oleh unsur syirik tadi, unsur riak tadi. Tapi syirik besar hapuskan seluruh amalan seseorang itu sejak daripada awal dia masuk Islam atau sejak pada awal dia balik sampailah dia syirik, semuanya terhapus. Kecuali kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia taubat kepada Allah, kembali pada agama Islam, rajahnya amal kebaikannya
yang dibuat, yang terhapus tadi dikembalikan kepadanya. Ini Allah secara ini dah rajih dalam masalah ini, pandangan yang kuat. Yang ketiga, perbezaan ketiga, syirik besar menjadikan pelakunya kekal dalam neraka. Sedangkan syirik kecil, jika pelakunya masuk neraka, maka ia tidak kekal di dalamnya. Syirik besar, dia jadi kafir, jadi orang kafir, jadi dikekal selama dalam neraka. Kerana syirik besar menyebabkan seorang pelakunya menjadi kafir. Segala amal kebaikannya terbatal. Maka orang itu dihukumkan seperti seorang kafir, iaitu layak masuk ke neraka selama-lamanya. Sedangkan syirik kecil, jika pelakunya masuk neraka, artinya dia syirik kecil seperti dosa-dosa yang lain. Dia dosa besar, bukan dia dosa yang paling besar dan lebih besar daripada dosa besar yang lain, dosa besar syirik. Namun tak sampai jadi dia murtad, tak sampai dia terkeluar dari Islam. Jadi dia masih lagi kekal dalam sebagai orang Islam. Jadi amalan dia, amalan yang amalan syirik kecil tadi masuk dalam timbangan amalan buruk dia. Kalau amalan buruknya melebihi amal kebaikan, maka dia akan dimasuk ke dalam neraka. Walau bagaimanapun dia tidak akan kekal kerana dia masih orang Islam. Dia masih lagi tidak membatalkan kalimah la ilaha illallahnya, maka akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Ini syirik kecil. InsyaAllah ini semua dalil-dalil akan kita sebutkan nanti ketika membincangkan tentang bahaya syirik, insyaAllah. Cuma saya letakkan untuk peringkat awal ni, saya cuma letakkan tanpa dalil supaya untuk kita nampak perbezaan dengan mudah. Kita nampak jelas perbezaan antara syirik kecil dan syirik besar. Yang keempat, syirik besar menjadikan halal darah dan harta pelakunya. Ketika berlaku jihad, artinya kalau berlaku perang jihad fi sabilillah, berlakunya peperangan antara antara Islam dan juga kekufuran kafir, orang yang melakukan syirik besar dia telah dihukumkan sebagai orang kafir. Maka darah dan hartanya halal, iaitu kalau berlaku perang jihad, berlaku peperangan, dia dikategorikan sebagai orang kafir. Dia kalau berada di medan perang dianggap sebagai tentera orang kafir, dia boleh dibunuh darahnya dan hartanya boleh dirampas sebagai harta rampasan perang ataupun sebagai ghanimah. Ini kalau berlakunya jihad. Dan inilah 4 perbezaan utama berkaitan yang melibatkan beza antara syirik besar dan syirik kecil. Sebagai ulama tambah satu lagi, iaitu syirik besar mengharamkan pelakunya daripada syurga, manakala syirik kecil tidak mengharamkan pelakunya daripada syurga. Poin ini saya bagi, kalau kita perhatikan betul-betul, ia termasuk dalam poin yang ketiga, iaitu menjadikan pelakunya kekal dalam neraka. Jadi saya cukup untuk 4 perbezaan utama ini jadikan sebagai asas kepada kita untuk mengenali syirik. Okay. Ini beza antara syirik besar dan syirik kecil. Okey, sekarang ni kita nampak dah. Definisi syirik pertama, kemudian syirik terbahagi kepada 2, syirik kecil dan syirik besar. Kemudian kita tahu apakah perbezaan antara syirik besar dan syirik kecil. Lepas ni kita akan masuk tentang bentuk-bentuk syirik besar. Macam mana syirik boleh berlaku? Ini contoh ringkas. Saya hanya sebutkan contoh ringkas kerana bentuk syirik ini secara detailnya akan kita bincangkan nanti pada pertemuan akan datang. Yang nota yang ada sekarang ini adalah nota ringkas untuk pengenalan, tujuan pengenalan. Macam mana boleh berlaku syirik. Dan sebelum masuk pada sini, sebelum masuk kepada bentuk-bentuk syirik besar kecil, saya buka dulu soalan. Sekiranya tuan-tuan ada soalan yang ingin ditanyakan berkaitan dengan syirik, ta'rif syirik, beza syirik besar, syirik kecil dan sebagainya, untuk berdasarkan pada apa yang diterangkan, adakah ada sesuatu yang tuan-tuan ingin tanyakan? Saya buka peluang untuk tuan-tuan bertanya buat masa sekarang, insya-Allah. Dalam masa 1 minit atau setengah minit. Kalau tak ada soalan, saya tunggu setengah minit. Tak ada soalan, saya akan pergi kepada poin seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, saya tak tahu apa maksud rububiyah dan uluhiyah tu. Boleh Ustaz bagi penerangan sikit?
Okey, terima kasih. Itulah yang poin yang saya akan ceritakan kejap lagi ni. Oh, ya ke? Okey. Minta maaf. InsyaAllah. Okey, Okey, okey. okey. Terima kasih. Lepas tu Okey. saya sengaja. Saya sengaja. Kalau ada yang tanya macam ni, artinya itu yang saya nak tahu sebenarnya. Jadi Ah, kalau ada yang tanya begini, saya yakin puan-puan dan tuan-tuan dan puan-puan memang faham apa saya sampaikan. Jadi kalau persoalannya adalah apakah beza rububiyah, uluhiyah sebagainya, kita terangkan selepas ni. Memang ini yang akan kita sebutkan. Okey, ada soalan lain? Ustaz, saya ada soalan. Silakan. Kalau macam kita tengah marah kan, kita cakap macam sumpah-sumpah demi Allah tu semua, lepas tu kita tak buat. Itu jadi syirik juga ke? Okey. Bersumpah dengan masalah sumpah ada beberapa perbincangan. Kadang-kadang masalah sumpah dimasuk dalam masalah fiqh, kadang-kadang masuk dalam masalah akidah. Secara umum, adakah sumpah dilakukan dalam keadaan sedar atau keadaan marah? Ini satu. Yang memang sumpah yang betul-betul atau sumpah yang keadaan marah atau sumpah yang dilakukan dalam keadaan sebagai adat. Orang Arab contoh kita kata, oh demi Allah aku tak buat. Dia jadi biasa. Orang Melayu jarang, tapi orang Arab selalu sebut wallahi. Wallah tu wallah adat, bukan wallah sumpah. Kalau ianya merupakan sumpah yang adat, yang lagha, sumpah yang mulghah, sumpah yang tak dikira, dia sumpah kosong, ataupun sumpah yang ketika marah sebab dicakap jatuh sumpah yang marah keterlaluan, yang dia dah bukan lagi sumpah orang yang normal, maka sumpah-sumpah ini dia tidak termasuk dalam bab yang menyebabkan dikena kafarah sebagainya, namun tetap perkara itu perkara yang tidak baik untuk dilakukan kerana terlalu sumpah. Namun kalau bersumpah yang dimasukkan sumpah dengan keadaan sedar, kita kena cek sumpah dia dengan nama Allah atau sumpah dengan nama selain Allah. Kalau sumpah dengan nama selain Allah, syirik. Sumpah dengan nama Allah, dia jadi syirik, tapi dia jadi apa? Kena cukup syarat dia. Nak bersumpah masih bersumpah tentang urusan-urusan yang betul-betul berkaitan dengan urusan yang besar yang dibenarkan sumpah padanya. Sumpah dengan nama Allah, nama yang paling agung, tidak boleh kita gunakan untuk urusan kecil-kecilan, urusan-urusan remeh-remeh. Kemudian kita suka sumpah. Kalau ada orang suka sumpah tentang urusan remeh-temeh, artinya dalam hatinya tidak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah dosa. Dia adalah dosa. Orang suka bersumpah dan itu adalah akhlak yang tidak baik. Suka bersumpah dengan nama Allah pada perkara-perkara yang remeh-temeh. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah, kemudian dia tidak melakukan sumpahnya, artinya seperti sumpah seolah-olah ada bernazar, maka dia dikenakan, dia akan dikenakan sumpah kafarah sumpah. Ini akan dibincangkan insya-Allah secara detailnya, akan kita bincangkan nanti pada pertemuan yang akan datang antara jenis syirik berlaku dalam bab sumpah. Insya-Allah akan masuk perbincangan secara detail. Cuba wallahualam soalan yang puan masukkan, saya kalau tak terjawab ataupun ada soalan secara spesifik, boleh sebut semulalah. Yang ini secara umum. Sumpah ni ada banyak jenis, Ada sumpah, masalah sumpah ni ada banyak larangan. Ada larangan kesalahan yang sampai kepada syirik, bersumpah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sumpah yang menyebabkan jadi dosa besar, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia menipu dalam sumpahnya, atau kalau dia berkaitan dengan nazar, dia tidak melaksanakan nazarnya. Jadi dia perlu bertaubat dan kemudian dia perlu bayar kafarah. Ada sumpah yang dikenakan sebagai juga dosa besar, namun tidak perlu bayar kafarah, itu orang yang sentiasa selalu bersumpah. Walaupun selalu bersumpah, selalu suka bersumpah, orang yang memang suka bersumpah dan tanpa sebab dan sebagainya, kalau dia selalu buat, dia akan jadi dosa besar. Dan yang ketiga, sumpah-sumpah yang dikatakan sebagai sumpah-sumpah yang mulghah, yang tidak dikira, iaitu orang yang cakap dia sentiasa bersumpah sedangkan dia tak nak sumpah. Ini adalah satu adat yang tidak baik yang perlu diperbaiki, dan ianya berkaitan dengan akhlak, dan itu berkaitan dengan antara perkara yang akhlak yang tidak baik. Ini perbincangan bab sumpah nanti insya-Allah akan didetailkan pada tempatnya insya-Allah. Tapi saya harap apa yang saya jawab ni dapat menepati apa yang puan tanyakan tadi insya-Allah. Okey. Kita pergi pada poin seterusnya. Bentuk-bentuk syirik besar.
Okay, syirik besar ni dia ada 3 bentuk. Mana syirik boleh berlaku dalam bila kita belajar hak Allah, iaitu kita wajib mentauhidkan Allah dalam 3 aspek ini, maka orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah dalam perkara ini, dia boleh melakukan syirik. Dia juga boleh kesalahan yang kalau dia tidak mentauhidkan Allah dalam urusan-urusan ini, maka boleh berlaku syirik padanya. Okey. Pertama, dalam bab uluhiyah. Soalan tadi, apa beza antara uluhiyah dan ar-rububiyah? Okey. Rububiyah ialah berkaitan dengan kalau kita belajar tauhid. Kalau kita buka ayat Al-Quranul Karim, buka ayat Quran dan buka hadis Nabi SAW yang dengan saya kongsi 2 orang. Okay. Yang menceritakan, yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang haknya, kita akan dapati bahawa ayat-ayat ini terbahagi kepada 2 bahagian. Ayat-ayat ini terbahagi kepada 2 bahagian yang umum. Pertama, ayat-ayat yang menerangkan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah terangkan tentang kekuasaannya. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dalam Al-Quran Al-Karim tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar, boleh ada yang tak perasan, ada yang terbuka mic, boleh mute-kan suara. Kata suara. Kena ingat Allah. Jadi kalau awak kita ingat Allah, Allah akan ingat kita lah. Bagi kita yang tak tahu. Apa tak ada yang sangat risau lah. Apa mesti kita diri kita. Okey. Tuan Azhar Ishak tak perasan, Tuan Azhar tak perasan. Okey. Ya, jangan ambil bagian. Ini pun sudah patah pula, Pak. Mana? Ada pukulnya sudah patah lagi. Kamu tak potong lah. Bukan potong, Okey. sudah patah semua. Bolehlah sekejap lagi. Dia keluar lah. Okey, boleh saya tak silap saya dia Tuan Azhar ya. Atau siapa? Okey, yang belum yang tak mute suara, betul mute suara. Jangan ditarik lagi. Semua jatuh. Saya tak tahu macam mana. Admin boleh bantu baikkan suara sekejap. Okey. Sampai mana tadi? Okey. Ayat-ayat Quran, kalau kita tengok pada hak Allah Subhanahu Wa Taala, tengok pada hak Allah, Allah terangkan, ada ayat-ayat yang menerangkan tentang sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh ayat Allah kata subbihisma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa, Tuhan yang menciptakan, fasawwa, yang sempurnakan, waladzi qaddara fahada, waladzi akhrajal mar'a. Ayat ini cerita tentang apa? Tentang sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayat yang menceritakan tentang sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberitakan tentang kekuasaan dan kebesarannya. Tujuan ayat ini supaya kita beriman dengannya. Ayat-ayat ini bila Allah ceritakan tentang kebesarannya, Allah minta supaya kita percaya tentang apa yang Allah sampaikan. Jadi semua ayat berkaitan sifat Allah. Yang Allah terangkan tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, Allah terangkan tentang kekuasaannya. Jadi semua berita-berita berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita wajib beriman dengannya. Wajib beriman dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu pada kita, dinamakan sebagai tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Iaitu beriman dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita. Okay. Dan perkara ini merupakan apa yang Allah sampaikan kepada kita tentang dirinya, tentang haknya. Dan perkara-perkara ini merupakan perkara-perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah tak sama dengan makhluk. Takkan ada yang sama dengan Allah. Jadi bila Allah beritahu tentang dirinya,
dan berkaitan dengan kekuasaannya dan segala perkara berkaitan dengan zatnya dan juga sifatnya, apa sahaja yang Allah beritahu tentang dirinya, kita wajib beriman dengannya. Wajib beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang sifat ketuhanannya, dinamakan sebagai tauhid al-uluhiyah. Tauhid ar-rububiyah. Ar-rububiyah. Syirik boleh berlaku dalam bab ini. Ada orang bila meletakkan sifat-sifat ketuhanan itu kepada selain Allah. Jadi dia beriktikad bahawa ada selain Allah yang menghidupkan, contoh. Atau selain Allah yang mencipta. Selain Allah yang memberikan mudarat dan manfaat kepada manusia. Selain Allah yang mengetahui perkara ghaib dan segala dan perkara-perkara ini semua termasuk dalam bab rububiyah, dan sebahagiannya kalau berkaitan dengan berita berkaitan dengan nama-nama sifat Allah dimasuk dalam asma sifat. Ini ayat berita. Ayat Quran yang lain berbentuk perintah. Juga datang bersama dengan ayat berita tadi, tapi dia berbentuk perintah. Contoh ayat Sabbihis marabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, ayat perintah. Bila ayat perintah menuntut, ayat ini menuntut pada kita untuk taat. Allah kata sucikanlah Tuhanmu Rabb yang maha tinggi. Jadi lafaz tasbih mesti kita baca, mesti kita lakukan tasbih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kata subhanallah atau subhanakallah. Subhan, lafaz subhan begini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata ayat yang lain, Allah kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah kamu sembah Tuhan kamu sehingga kamu mati. Jadi sembah, perintah Allah supaya kita sembah. Menyembah Allah adalah tauhid. Dan kalau ada orang menyembah selain Allah, dia adalah syirik. Jadi ayat uluhiyah adalah ayat perintah yang menuntut kepada kita untuk lakukan perintah tersebut. Melakukan perintah Allah dalam bab mentauhidkan Allah, dalam bab beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu melakukan ibadah hanya kepada Allah dinamakan sebagai tauhid al-uluhiyah. Melakukan ibadah kepada selain Allah, dia adalah bab syirik dalam bab uluhiyah. Jadi bezanya apa? Bab rububiyah berkaitan dengan beriman dengan apa yang Allah beritahu. Bab uluhiyah ialah bab melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Begitu juga lawannya. Kalau orang yang beriman dengan Allah dengan sifat ketuhanannya, kemudian dia menyamakan Allah dalam bab tersebut terhadap makhluk yang lain, dia telah pun melakukan syirik dalam bab rububiyah. Orang sembah Allah, orang bila Allah sembah Allah Subhanahu wa taala, dia solat dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, pada masa sama dia sembah juga selain Allah, itu perkara khas, dia akan jadi dia telah melakukan dosa syirik dalam bab uluhiyah. Secara mudahnya, uluhiyah ini berkaitan dengan praktikal, berkaitan dengan perbuatan, rububiyah berkaitan dengan keyakinan dan i'tiqad. Jelas puan insya-Allah? Okey. InsyaAllah Ustaz, terima kasih. Sama-sama insya-Allah. Jadi kita tengok apa yang tersebut di sini. Bentuk-bentuk syirik dapat dibagikan kepada 3 kategori. 3. Walaupun saya terangkan 2 tadi, sebab rububiyah dan asma sifat, dia asalnya 1 kategori. Okey, syirik dalam uluhiyah, iaitu melakukan mana-mana jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti tawaf dan berdoa di kuburan dengan tujuan. Bukan berdoa di kuburan saja. Doa kat kuburan tu mungkin orang doa kan sebab orang tu pergi ziarah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ayat mesti dibaca dengan penuh. Seperti tawaf dan berdoa di kuburan dengan tujuan meminta pertolongan dari si mati. Memang minta dengan orang yang meninggal tu. Minta. Ada orang pergi minta nombor ekor lah, ada orang pergi mana tawaf, ada orang siapa yang baca tentang macam mana amalan sebahagian bomoh-bomoh dan sebagainya, mereka tawaf kat kubur, kemudian mereka meminta, memanggil, menyeru orang dalam kubur tu nak dapat sesuatu. Ada orang nak dapatkan ilmu sihir, ada orang nak muka cantik, ada orang nak macam-macam, ada orang nombor ekor, dan ini semua adalah syirik. Syirik dalam bab praktikal, dalam bab uluhiyah. Syirik besar. Siapa yang buat dosa begini,
dia telah melakukan dosa syirik besar dan terkeluar dari agama Islam secara formulanya. Kecuali dia jahil dan sebagainya, dia tak tahu apa langsung, dia ikut semua perbincangan lain. Tapi perbuatan dia adalah syirik besar. Dan meminta kepada kubur, tak semestinya kubur tak semestinya pergi kat kubur, tawaf kat busut ke, kat mana-mana sekalipun, tawaf dan solat kepada atau beribadah kepada selain Allah, siapa sekalipun, dia adalah perkara yang diharamkan dan dosa itu masuk dalam kategori dosa syirik dalam bab uluhiyah. Manakala bagi yang tawaf dan berdoa kepada Allah di perkuburan kerana menyangka bahawa berdoa dan tawaf di sana adalah lebih mustajab, maka perbuatan tersebut tidak dihukum sebagai syirik. Namun keyakinan tersebut tidak mempunyai dalil dan sandaran dari syarak. Ini secara rajahnya lah. Ada orang kata boleh buat kerana nakkan di situ hati kita rasa masa kita doa tu kita lebih khusyuk dan sebagainya, sebab kita ingat akhirat. Walaupun ada yang berkata demikian, tapi rajahnya tidak, orang yang melakukan demikian dan mengatakan demikian tidak mempunyai dalil dan sandaran dari syarak yang kuat. Wallahu a'lam. Ini bab apa? Bab syirik pertama, syirik dalam amalan, syirik dalam uluhiyah. Okay. Jadi perlu bezakan betul-betul supaya jangan masuk kelas dan kita dengar betul tiba-tiba kata pergi nampak orang pergi doa ke kubur hukumkan sebagai syirik, begitu saja. Tak. Beribadah, berdoa di kuburan dengan tujuan meminta pertolongan daripada si mati. Itu beristighatsah, meminta kepada si mati. Ini adalah syirik dalam uluhiyah. Okey, ini bentuk pertama. Itu nama apa? Dalam perbuatan. Dinamakan sebagai dalam uluhiyah. Syirik juga boleh berlaku dalam bab rububiyah, dalam bab keyakinan. Iaitu seseorang meyakini bahawa ada selain Allah yang mampu menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan atau mematikan. Ini syirik dalam rububiyah. Contoh, pengikut Namrud. Percaya kepada Namrud menghidupkan dan mematikan. Namrud kata Ibrahim, inna rabbi yuhyi wa ayat Quran. Inna rabbi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Ibrahim kata Tuhan aku menghidupkan dan mematikan. Namrud kata aku menghidupkan dan mematikan. Dia bawa dua orang banduan, satu dia lepaskan dan satu dia pancung. Dia kata aku hidupkan dan mematikan. Jadi Ibrahim kata fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan matahari daripada arah timur, maka hendaklah kamu keluarkan dari arah barat. Maksudnya besoknya cuba kamu tunjukkan, cuba keluarkan matahari dari arah barat. Allah kata fabuhital ladzi kafar, maka terbongkarlah kedustaan yang dilakukan oleh si kufur tersebut, itu oleh Namrud. Jadi kalau ada orang percaya di kalangan pengikut Namrud bahawa Namrud ini memiliki kuasa menghidupkan dan mematikan, ini adalah syirik dan rububiyah, syirik akbar. Kalau itu kepada Namrud, dia tak had pada Namrud. Zaman sekarang ada orang percaya, ada orang yang boleh tiba-tiba bomo sekian ke, kita dengar kat YouTube ke, fulan dan fulan mempunyai kuasa hidupkan orang mati. Fulan dan fulan, bila pergi kat dia akan dapat rezeki. Dia ada cara untuk jadikan, dia ada alat tertentu untuk menjadikan orang bertambah rezeki dan sebagainya. Ini semua adalah sifat-sifat rububiyah Allah. Perkara ini hanya disebabkan kepada Allah. Kalau diletakkan pada makhluk, artinya orang percaya bahawa ada makhluk yang memiliki sifat-sifat rububiyah tersebut, maka orang itu telah melakukan syirik dalam bab ar-rububiyah, dalam bab keyakinan. Salah yakin. Orang-orang seperti ini keadaannya lebih sesat daripada orang-orang kafir terdahulu. Sebab apa? Sebab orang kafir dahulu mereka tak ada pun yakin macam tu. Mereka ni orang-orang kafir dahulu mereka yakin wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Orang kafir zaman dulu kalau kita tanya pada mereka siapakah cipta langit dan bumi, pasti mereka jawab Allah. Tapi kalau ada orang yang mengaku bahawa selain Allah yang ciptakan alam ini, ciptakan langit dan bumi dan sebagainya, maka syirik mereka ni, kekufuran mereka itu atau syiriknya mereka lebih dahsyat berbanding dengan
kekufuran orang kafir dahulu. Dan jenis bentuk syirik yang ketiga ialah syirik dalam asma' dan sifat. Syirik dalam asma' dan sifat, iaitu kalau seseorang mensifatkan sebahagian makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebahagian sifat-sifat Allah yang khusus baginya. Contoh meyakini bahawa wujud mana-mana makhluk yang mengetahui perkara-perkara ghaib, iaitu berkaitan dengan sifat al-alim, sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun syirik asma' sifat, menamakan mana-mana makhluk dengan nama khas Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya golongan musyrikin menamakan berhala mereka Al-Lat kerana mengambil daripada kalimah Al-Ilah, Al-Uzza daripada kalimah Al-Aziz, nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah perbuatan syirik dalam asma' dan sifat. Letak nama Allah kepada nama makhluk. Betul, nama-nama Allah kalau letak pada makhluk mesti letak Abdun, Abdul Rahman, tak ada Abdullah, tak boleh letak nama anak Allah, syirik. Anak kena letak nama Abdullah, Abdul Rahman. Dan masalah nama-nama Allah ini, ada nama-nama Allah yang boleh dinamakan kepada makhluk walaupun maknanya berbeza. Mana maknanya Allah nama bersifat Allah tak sama dengan nama bersifat makhluk. Ada nama yang Allah tak bagi orang lain, langsung bagi nama padanya. Contoh nama Allah, nama Ar-Rahman dan sebagainya. Ada nama yang makhluk juga disifatkan dengannya, tapi dengan makna yang selayak bagi makhluk. Contoh Rahim. Makhluk pada nama Rahim tak ada masalah. Nama Rahim. Tapi tak boleh dengan nama Ar-Rahman. Tak ada siapa letak nama anak dia Ar-Rahman. Tak boleh. Kalau Masjid Ar-Rahman tak apalah. Masjidul Rahman, masjid milik Ar-Rahman. Sama dengan makna Baitullah, sama dengan ayat kita rumah Allah dan sebagainya. Tapi kalau nama orang nama Ar-Rahman tak boleh. Orang nama Allah tak boleh. Ada nama-nama yang boleh letakkan pada manusia. Contohnya kita letak nama Rahim dengan tanpa ada Ar-Rahim. Rahim, nama orang Rahim, nama orang Malik, nama orang Malik dan sebagainya. Ini ada perbincangan khas dalam bab asma' dan sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada kadang-kadang berlaku syirik dalam asma' dan sifat, iaitu mensifatkan makhluk dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun memberikan makhluk memberikan nama kepada makhluk dengan nama-nama khas Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini berkaitan dengan syirik, bentuk-bentuk syirik. Jadi syirik boleh berlaku dalam tiga bentuk. Sama ada besar ataupun kecil boleh berlaku dalam bab ini. Nanti insya-Allah akan dibicarakan dengan lebih detail. Cuma kita masuk pada part yang agak dalam ni, bentuk-bentuk syirik kecil. Bentuk syirik kecil ada yang syirik yang zahir, ada syirik yang tersembunyi. Yang ini semua kita akan bincangkan pada pertemuan-pertemuan akan datang. Okey. Bahaya syirik sekalipun, insya-Allah kita akan masukkan. Sepatutnya hari ini yang saya fokus pada ini. Tapi oleh kerana faktor masa, kita sampai sini saya buka pada soalan dan perbincangan. Berbaki masa 6 minit insya-Allah untuk kita bincangkan lagi. Okay, sekiranya ada soalan, saya tengok di Facebook kalau ada soalan. Di Facebook tak ada. Tuan-tuan dan puan-puan yang bersama kita di dalam Zoom sekarang, kalau ada soalan tuan-tuan boleh tanyakan langsung insya-Allah. Soalan berkaitan dengan syirik. Kalau ada soalan berkaitan dengan apa yang kita sebutkan pada hari ini, lebih baik. Kalau tak, secara umum berkaitan dengan syirik dan kufur dan perkara-perkara yang membatalkan Islam secara umum, insya-Allah dipersilakan. Kenapa bentuk-bentuk syirik kecil ni saya tak detailkan sekarang? Sebab ini semua akan kita detailkan juga pada pertemuan akan datang. Mana syirik cuma yang kita tahu, syirik ni, syirik kecil ada syirik yang zahir dan syirik tersembunyi. Zahir itu dari segi perkataan dan perbuatan. Kita akan bincangkan nanti insya-Allah. Yang tersembunyi ialah yang berlaku dalam hati. Kita pun kerana kita tak perasan seperti riak dan sebagainya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya kan, kita kan biasa sebut nasib baik macam tu kan. Boleh Ya, tak ada tak perkataan lain yang boleh ditukar kepada nasib baik?
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Nabi ajarkan kita bila dapat benda baik kita sebut alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Jadi kalau panjang sangat alhamdulillah. Mana yang paling baik gantikan dengan alhamdulillah. Kalau dapat kalau dapat hafal panjang lagi baik. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Okay, terima kasih Ustaz. Sama-sama, barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan puan. Saya nak tanya sifat-sifat rububiyah tu ada berapa Ustaz? Sifat rububiyah tidak terhad. Sifat ketuhanan, sifat Allah Maha Sempurna. Rububiyah tidak terhad. Jadi segala sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tahu hanya tidak ada siapa yang mampu, yang tidak siapa yang bersifat-sifat demikian. Atau tidak ada satu perbuatan rububiyah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala secara umum. Apa yang Allah, perbuatan yang tak mampu dilakukan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah sifat rububiyah. Allah memberi rezeki, Allah mengangkat darajat seseorang, merendahkan darajat seseorang, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan seseorang cinta pada sayang pada seseorang, menyebabkan Allah yang jaga hati seseorang, hati manusia berada di antara dua jari Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ini masuk dalam bab rububiyah. Itu semua perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala dengan rububiyah. Dan rububiyah juga kalau kita tengok kepada pembahagian tauhid kepada rububiyah, uluhiyah dan asma sifat, rububiyah terpecah pada dua. Berkaitan dengan perbuatan dinamakan rububiyah, berkaitan dengan nama dan sifat Allah masuk asma sifat. Kalau kita katakan kita gabungkan rububiyah dan asma sifat ni, kita katakan secara perkara-perkara berkaitan dengan keyakinan terhadap Allah, dia masuk lebih umum lagi lah. Okay. Sama ada nak kata dua ke, nak kata tiga ke, itu cara ulama nak detailkan tu ada dua mazhab dalam mendetailkan. Tapi isi kandungannya sama. Sebenarnya sama. Jadi sifat rububiyah tidak terhad. Bila cerita tentang contoh turunkan hujan, sifat rububiyah. Siapa yang turunkan hujan? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita kemarau, kita solat istisqa dengan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun yang melaksanakan tugas tersebut Allah beritahu bahawa Israfil yang turun, bahawa Mikail yang turunkan hujan, malaikat Mikail yang ditugaskan turunkan hujan, tapi malaikat Mikail tugasnya Allah yang perintahkan dan semuanya Allah yang Allah ciptakan. Allah SWT perintahkan Mikail untuk turunkan hujan sebab adalah untuk menunjukkan kuasanya. Untuk tunjukkan kuasa. Jadi kita kata tidak ada yang menurunkan hujan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan bincangkan juga bab mutirna bina'i kadza-kadza. Ada orang kata boleh tak kata kalau ini awan ni turunkan hujan, boleh ke tidak, akan dibincangkan nanti insya-Allah. Rajihnya awan turunkan hujan maksudnya awan tu hujan tak masalah lah. Tapi kalau ada orang yang mengatakan bahawa kalau nampak awan tertentu artinya akan ini maksudnya ada awan yang kontrol hujan, ada masalah, ada dewa-dewa dan sebagainya, itu jadi syirik. Nanti akan dibincangkan insya-Allah. Tapi umumnya begitulah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Silakan, tidak ada soalan lagi untuk perbincangan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkataan nasib baik tu boleh dikirakan syirik kecil juga ke? Sebab kadang-kadang kita memikirkan tentang luck, good luck, bad luck. Bukannya sebenarnya dia termasuk syirik kecil. Selagi tidak dinisbahkan nasib baik itu sebenarnya kembali kepada qada qadar yang baik kalau dimaknakan dengan betul dan sebagainya, dia tak termasuk dalam syirik kecil. Cuma ada perkataan yang lebih baik untuk kita gantikan, itu alhamdulillah. Dia percakapan yang kosong kalau digantikan dengan percakapan yang mengandungi tauhid itu lebih afdal. Itu saja. Oh, okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Tapi beza kalau ada percakapan yang mengandungi syirik. Contoh apa lagu, minta maaf lah, kepadamu, apa lagu Malaysia tu? Ada lafaz-lafaz tertentu.
Contohnya kalaulah tak kerana kalaulah tak kerana Malaysia, habislah Indonesia itu kebakaran dan sebagainya. Ya, maksud perkataan ini mengandung syirik kecil. Kataan tu salah, tapi orang tu tak masukkan macam tu, orang tu masukkan lain. Tapi perkataan dia mengandungi perkara yang perkara-perkara yang kalau dimaknakan betul dia jadi syirik. Tapi dia tak masuk, orang cakap macam tak masukkan begitu. Bila berlaku kebakaran kat Malaysia, contohnya, betul kerajaan Malaysia hantar bantuan, bantu untuk memadamkan kebakaran. Kemudian ada orang kata kalaulah tak kerana Malaysia habislah terbakar satu Kalimantan tu contoh. Perkataan ini perkataan yang tidak patut disebutkan. Sebab apa? Sebab seolah-olah selain Allah yang melakukan demikian. Cuma kalau kita sebab tu dah kita sebut kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang memudahkan melalui bantuan kerajaan Malaysia, itu tak masalah. Membetulkan perkataan ini sangat bagus. Sebahagian daripada perkataan-perkataan yang kita sering sebut dia mengisyaratkan kepada perkara yang salah. Ini sebab tu nama syirik kecil. Syirik kecil artinya dia bukanlah ia sesuatu perkataan yang salah yang melibatkan hak Allah tapi tidak dimaksudkan oleh pelakunya. Pelakunya tak nak maksudkan demikian pun. Dan banyak perkara-perkara begini dalam kehidupan kita. Kalau untuk nasib baik, Allah Alam saya rasa tak masuk. Bukan saya rasa. Memang nasib baik ini nasib ini perkataan berasal ada bahagian yang baik daripada qada-qadar. Dia tidak termasuk dalam masalah syirik kecil. Okay, Ustaz, terima kasih. Sama-sama. InsyaAllah. Saya buka ruang. Saya lupa. Saya baru diperingatkan. Saya lupa. Kelas kita bersampai 4. Saya sampai 4. Rupanya kelas kita sampai 4.15. Yang sampai 4.15. Jadi kita boleh sambung sikit berkaitan dengan bahaya-bahaya syirik. Saya baru ingat. Tak apa-apa, insyaAllah kita sambung sikit. Okey, bentuk syirik-syirik kecil ni bukan kita skip, kita akan bincangkan semua. Sementara sekarang kita sebut ringkas saja. Kita tengok bahaya syirik. Apa yang Quran sebut berkaitan dengan syirik. 1. Syirik adalah dosa paling besar. Tak ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Orang marah dengan siapa sekalipun. Ada orang marah sebab ada orang kena bunuh. Ada orang marah sebab orang tu berzina. Ada orang marah sebab seseorang itu mencuri sebagainya. Semua orang marah sebab berkaitan dengan hak manusia dan dia nampak. Tapi berkaitan hak Allah dia tak nampak. Menyebabkan tak ramai orang yang marah kerana adanya kesyirikan berlaku. Sedangkan syirik adalah dosa yang paling besar secara mutlak. Allah berfirman menceritakan tentang pesanan Luqman. Bila Allah SWT menukilkan perkataan manusia dan Allah iakan, artinya itu satu perkara yang benar. Apa Luqman kata? Luqman kata kepada anaknya, "Idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim." Dan tatkala Luqman berkata kepada anak-anaknya, dan ketika itu dia sedang memberi nasihat kepada anak dia, dia berkata, "Ya bunayya, wahai anak sayangku, wahai anakku sayang, la tusyrik billah, jangan kamu syirikkan Allah dengan sesuatu pun. Inna syirka la dhulmun 'adzim." Sesungguhnya syirik itu satu kezaliman yang paling besar. Itu dosa yang paling besar. Okey. Jadi bila ditanya syirik, dosa yang paling besar adalah syirik. Yang kedua, segala amal kebaikan pelakunya terhapus. Ini yang kita sebutkan dalam perbezaan syirik besar syirik kecil tadi. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Allah kata telah difirmankan kepada kamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum kamu. Lain asyrakta, kalau kamu melakukan syirik. Ini ancaman Allah kepada semua nabi. Walaupun kamu seorang nabi dan rasul, akan terhapus dan pasti kamu termasuk dari kalangan orang-orang yang rugi. Ini sebagai isyarat, mengisyaratkan bahawa syirik ini perlu ditakuti oleh semua orang. Tak ada siapa yang rasa terselamat.
Sehingga Allah bagikan ancaman, Allah tanya ni, Allah sebutkan ayat ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, dan Allah beritahu bahawa juga nabi-nabi yang lain diterangkan bahawa kalau kamu lain asyrakta, kalau kamu melakukan syirik. Kalau ini yang disebutkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, macam manalah orang zaman sekarang ada yang tak sensitif langsung dengan urusan syirik. Bila berkaitan dengan perbincangan dengan bab, ada orang ajarkan orang memanggil nama Khidir, menyeru nama Khidir, menyeru nama wali dan wali sekian dan sekian ketika ada masalah. Tiba-tiba bila kita cerita benda ni boleh jatuh syirik, dia kata syirik mana berlaku? Mana ada orang yang masuk Islam kemudian syirik semula? Ada dia berdalilkan tentang hadis Nabi berkaitan dengan tanah Arab tidak lagi disembah, tidak ada lagi orang menyembah syaitan di tanah Arab dan sebagainya. Ini satu pendalilan yang salah. Syirik adalah suatu dosa yang sangat besar. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul takut terhadap dosa ini. Betul Nabi Ibrahim alaihissalam bercakap doa pada Allah, wajidubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah ya Tuhanku, jauhkan aku dan anak keturunanku daripada menyembah berhala. Sedangkan mereka adalah nabi dan rasul. Jadi syirik adalah dosa, amal pelakunya akan terhapus. Ini dosa yang paling besar, dan amal kebaikan pelakunya terhapus. Ini semua saya tak letakkan makna sebab saya memang nota saya asal kebanyakannya saya tidak letakkan mana sebab belum lagi bertujuan untuk disebarkan. Tapi ini tambahan-tambahan ini nanti insyaAllah saya akan letakkan mana yang elok dan saya akan sebarkan nanti insyaAllah. Yang ketiga, bahaya ketiga ataupun keburukan syirik yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampunkan orang yang melakukan syirik. Orang yang melakukan dosa syirik, kalau dia meninggal, Allah tak ampunkan. Arti Allah tak ampunkan, artinya dia mati dalam keadaan syirik. Tapi kalau dia masih hidup, dia masih lagi ada peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebesar mana sekalipun dosa yang dilakukan. Mana dalilnya Allah tak ampunkan dosa syirik? Allah kata, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampunkan orang-orang yang melakukan syirik terhadapnya, dan Allah mengampunkan dosa-dosa yang lain bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka dia telah melakukan suatu pendustaan dan melakukan satu dosa yang paling besar. Jadi di sini Allah sebut Allah tak ampunkan dosa syirik dan mengampunkan dosa yang lain. Artinya kalau orang meninggal dalam keadaan bawa dosa, dua keadaan. Kalau dosa itu syirik, Allah tak akan ampunkan, pasti orang itu akan ke neraka. Tapi kalau dosa itu dosa lain, dosa zina, dosa rompak, dosa mencuri, dosa mengumpat, dosa dan sebagainya, masih ada kemungkinan Allah ampunkan dan akan dibicarakan di padang mahsyar, di hari mahsyar. Tapi dia berada disebut dengan fi masyiatillah, berada dalam masyiatillah. Sebab Allah kata liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ada orang yang Allah ampunkan, Allah nak ampunkan, Allah ampunkan. Ada orang Allah nak bicarakan, Allah bicarakan. Ada orang Allah Subhanahu Taala nak ambil kesalahan dia akan dimasukkan ke dalam neraka oleh auzubillah, dan selepas itu dia akan dikeluarkan selepas tempoh tertentu, dia akan dikeluarkan, dimasukkan dalam syurga. Sebab dia selain dosa syirik. Tapi dosa syirik Allah takkan ampunkan. Begitu juga hadis ada ayat Quran yang kedua, ayat surah Nisa, bunyi pada awal ayat sama, cuma kat hujungnya Allah kata wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang syirikkan Allah Subhanahu Taala, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Insya-Allah. Yang keempat, pelaku syirik telah mencampakkan diri mereka dalam lembah hina atau lembah kehinaan di dunia dan di akhirat. Kerana Allah sebut dalam ayat ini, kita tengok pada ayat, kita tengok kepada ayat ni, wa may yusyrik billah. Sebab saya ni copy paste pada tempat yang lain, berkaitan dengan tajuk yang lain, tapi yang pembicaraan kita kat sini. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, fa ka'annama, maka seolah-olah kharra minas sama, dia terjatuh dari langit. Orang yang buat syirik ni, tauhid ni bagaikan langit. Dan syirik ni ialah bagaikan beza antara langit dengan bumi. Tauhid maha tinggi, syirik adalah berada di lembah yang hina. Tak disebutkan bumi di situ, tapi disebutkan jatuh dari langit.
Orang yang buat melakukan syirik seperti orang yang terjatuh daripada langit. Kharra minas sama. Fakhtakhtafuhu at-tayr. Jatuh daripada langit, kemudian dia diterkam oleh burung. Mana burung dengan ni? Bayangkan orang jatuh ke tempat atas, kemudian ada benda tajam yang menyucuk dia. Terkena benda tajam. Kita bayangkan ini mana kena pada burung. Mana kalau tengok kepada gerakan orang daripada atas sekalipun, pergerak dia macam mana keadaan orang jatuh daripada atas. Jatuh itu salah satu benda yang seksa, dan keadaan begitu ada benda tajam datang merobekkan jasadnya. Allah kata orang yang syirik seperti orang yang terjatuh daripada langit, dan kalau terjatuh sini secara umum, sama ada jatuh kena pada tanah, kemudian berkecai, kemudian burung-burung ambil lagi jasad dia untuk dibawa berjalan, ataupun dia sedang jatuh ketika itu burung datang terkam dan bawa dan menyebabkan daging dia terkoyak dan sebagainya. Itu antara bentuk-bentuk yang kita boleh bayangkan dalam perumpamaan tadi. Allah kata orang yang buat syirik ni, mana keadaan jiwa dia seperti orang yang jatuh daripada langit dan kemudian diterkam dan dibawa lari oleh burung. Au tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Ataupun lepas dia jatuh begitu, angin datang bawa jasad dia yang telah pecah yang telah berkecai tadi ke tempat yang sangat jauh. Ini adalah perumpamaan orang yang melakukan syirik. Allah bayangkan dalam jiwa dia apa yang berlaku seperti orang yang jatuh daripada langit. Dan di sini menunjukkan bahawa tauhid adalah satu perkara yang tinggi, diumpamakan seperti langit, dan syirik adalah perkara yang hina, diumpamakan seperti satu lembah, atau nak katakan tanah, benda yang paling bawah, tempat yang paling bawah. Tair, burung yang dimasukkan itu adalah syaitan. Syaitan datang lagi ganggu dia. Syaitan akan menambahkan kesesatan dan keperitan yang dialami oleh orang yang telah melakukan syirik. Au tahwi bihi rih, ataupun dia ikut hawa nafsu. Rih, angin di sini diumpamakan seperti hawa nafsu. Bila orang yang jatuh, Allah tak jaga dia akan jatuh sampai ke mana-mana, mungkin dibawa oleh angin, hawa nafsu dia akan hanyut. Ini semua perumpamaan bagi orang yang melakukan dosa syirik. Yang keempat, pelaku syirik kekal selama-lamanya dalam neraka Jahannam. Ini disebutkan dalam beberapa ayat, dan ayat yang kita sebutkan kat sini, saya ambil ayat yang kerana faktor masa, kita ambil ayat yang kita semua hafal. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang yang kafir dari kalangan ahli kitab wal musyrikin, termasuk golongan syirik dan ahli kitab. Fi nari jahannam, mereka dalam api neraka. Khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya dalam neraka tersebut. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Makhluk di sini dinamakan sebagai bariyah. Bariyah berasal dari bar, iaitu makhluk mana seburuk-buruk manusia. Kenapa dinamakan sebagai bariyah? Bar asalnya daripada darat. Itu bariyah, makhluk yang tinggal di darat, iaitu manusia. Yang kelima, pelaku syirik diharamkan bagi syurga Allah Subhanahu wa taala. Takkan masuk syurga orang yang buat syirik. Allah berfirman, innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang telah melakukan syirik, orang-orang yang melakukan syirik pada Allah, maka Allah akan mengharamkan baginya syurga dan tempat tinggalnya adalah neraka, dalam api neraka. Dan tidaklah bagi orang zalim itu, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Dan yang keenam, sebagai penutup, pelaku syirik berhak mendapat semua azab yang dijanjikan terhadap orang-orang kafir, sebab mereka sebenarnya telah pun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebelum kita tutup, sekali lagi buka lagi soalan terakhir, insya-Allah. Kita dah sampai ke 4:15. Tak boleh waktu terakhir sebelum azan, kita boleh terima soalan sekiranya tentu ada soalan last. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta Ustaz tuliskan pada WhatsApp kita
doa apa ni, alhamdulillah tu Ustaz yang panjang tu. Okey, okey, Pasal insya-Allah. takut. Okey. Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmu. Saya akan hantar ke grup insya-Allah. Pasal takut nanti tersalah, kalau tu salah eja dia Ustaz. Ya, salah. Okey, okey, okey. Saya Terima akan sharekan share sama-sama nanti insya-Allah. Ada soalan lain insya-Allah? Atau ada pandangan, tuan-tuan boleh bagi pandangan? Saya tengok yang mendominasi hari ini adalah golongan ada juga lelaki ramai, tapi lebih dominasi golongan wanita. Dan inilah dia, sangat penting untuk dipelihara wanita-wanita mukmin yang sebenarnya yang banyak menjalankan fungsi mendidik anak-anak dan juga membentuk, mencorakkan keluarga adalah wanita. Lelaki disibukkan dengan urusan di luar, urusan kekeluargaan dan rezeki. Wanitalah yang membentuk rumah tangga, wanitalah yang akan mewariskan budaya kehidupan terhadap anak-anak. Jadi kalau tuan-tuan, kalau perempuan hidupkan budaya ilmu dan mengetahui ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam semua bab, ini suatu perkara yang sangat-sangat nikmat yang sangat besar, satu perkara yang sangat-sangat terpuji dan perlu kita syukuri. InsyaAllah sampai sini dulu, insyaAllah. Semoga Allah SWT jadikan pertemuan kita pertemuan yang bermanfaat, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada kesalahan saya sendiri dan daripada syaitan. Semoga Allah SWT mengampunkan kesalahan tersebut dan semoga Allah jauhkan kita semua daripada godaan syaitan. Barakallahu fikum wa jazakum khairan. Hayyakumullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Barakallahu Terima fikum. kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Encik Mufaid. Sama-sama. Sama-sama Tuan Zul. Tuan Zul.